Hai, salam sejahtera. Saya Clelina Majunkob dengan nomor matriks YT201100005. Saya sebagai CEO Serdang Industry Company akan membincangkan tentang Green Management Practice ataupun kita panggil sebagai teknologi hijau. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah secara umumnya merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara. Kita beralih pula kepada objektif teknologi hijau. Jadi, objektif teknologi hijau ini yang pertama dia mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama, meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Yang ketiga adalah meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persada antara bangsa. Yang keempat adalah memastikan pembangunan mapan dan memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Dan yang kelima adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran awam terhadap teknologi hijau dan menggalakkan penggunaan meluas teknologi hijau. Teknologi hijau terbukti lebih cepat karena ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan kos yang murah, selamat, dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama. Teknologi hijau ini dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi, dan sebagainya akan menjejaskan kualitas hidup rakyat jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualitas udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan dan tercemar, dan melindungi sumber semula jadi. Dari aspek ekonomi pula, teknologi ini mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua kehidupan manusia dan biodiversity umumnya. Teknologi hijau ini mempunyai potensi yang besar dalam memacu pembangunan negara. Ia dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi hijau ini juga dapat meningkatkan productivity dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Prestasi sekitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan. Dari segi community pula, teknologi hijau ini dapat meningkatkan kualitas udara, terma, dan bunyi persekitaran. Contoh, penggunaan kereta engine hybrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesehatan penghuni bandar dan mengurangkan masalah infrastruktur tempatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dan tujuan utama teknologi hijau ini juga adalah dia untuk melambatkan pemanasan global dan mengurangkan kesan rumah kaca. Selain itu, ia juga menjimatkan penggunaan air, mengurangkan sisa, dan menggunakan tenaga dengan lebih cepat. Terdapat 4 sektor utama dalam pelaksanaan teknologi hijau. Yang pertama adalah sektor tenaga. Sektor bekalan tenaga, aplikasi teknologi hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga, termasuk penjanaan bersama ataupun kita panggil dia sebagai CO generation di sektor industri dan komersial. Dan sektor penggunaan tenaga aplikasi teknologi hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga
menggunakan sumber alam semula jadi seperti air, angin, cahaya matahari, dan ombak untuk menjana tenaga. Sektor yang kedua ialah sektor bangunan. Jadi sektor ini menerima pakai teknologi hijau dalam pembinaan, pengurusan, pemeliharaan, dan pemusnahan bangunan. Yang kedua, untuk sektor bangunan ini adalah mengetatkan undang-undang dan penguatkuasaan terhadap pembukaan penempatan baru serta penerokaan tanah. Sektor yang ketiga ialah sektor air dan pengurusan sisa. Jadi, sektor ini menerima pakai teknologi hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal, dan kawasan pelupusan sampah. Dan seterusnya, dia membudayakan amalan kita semula bagi mengurangkan sisa buangan. Sektor yang keempat ialah sektor pengangkutan. Sektor ini memasukkan elemen teknologi hijau dalam prasarana pengangkutan dan kendaraan, khususnya bahan api dan pengangkutan jalan awam. Dan yang kedua adalah menggunakan sumber tenaga yang mengurang pencemaran alam sekitar seperti solar, hidrogen, baterai hybrid, dan sebagainya. Kesan teknologi hijau ini ialah teknologi hijau ini meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar, di mana seperti pencemaran udara, air, bunyi, dan sebagainya akan menjejaskan kualitas hidup rakyat jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualitas udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar, dan melindungi sumber semula jadi. Teknologi hijau terbukti lebih cekap karena ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan selamat dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama. Untuk itu, Kerajaan Malaysia telah menambah pembiayaan muda sebanyak 2 bilion dalam bajet 2013 bagi menyokong industri tempatan penyertai teknologi hijau. Kesan kedua teknologi hijau ini ialah dia menjana ekonomi negara. Hasrat ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua kehidupan, manusia dan biodiversity umumnya. Teknologi hijau ini dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Prestasi kitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan. Selain daripada itu, kita boleh juga meneroka peluang mengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Pasaran untuk teknologi dan produk hijau amat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh yang diperbaharui. Contohnya, industri solar photovoltaik telah dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Malaysia. Demi mencapai hasrat ini, dalam bajet 2010 kerajaan menstrukturkan semula Pusat Tenaga Malaysia menjadi Pusat Teknologi Hijau Negara. Pusat ini bertanggung jawab sepenuhnya dalam menyediakan pelan tindakan pembangunan teknologi hijau dan berperanan sebagai agensi yang menetapkan piawaian dan mempromosi teknologi hijau. Kesan ketiga teknologi hijau ini adalah dia dapat meningkatkan quality community. Dari segi community, teknologi hijau ini dapat meningkatkan kualitas udara, terma, dan bunyi persekitaran. Contohnya, ini dapat dilihat melalui penggunaan kereta engine hybrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesehatan penghuni bandar, mengurangkan masalah infrastruktur tempatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Antara bangunan hijau di Malaysia ialah Pusat Tenaga Malaysia ataupun kita panggil sebagai
BTM, yaitu bangunan hijau berkonsepkan bangunan tenaga rendah dan mesra alam karena tidak mencemar selain mengurangkan penggunaan tenaga daripada sumber bahan api fosil. Dengan amalan teknologi hijau secara tidak langsung, kualiti hidup komuniti dapat ditingkatkan. Untuk menjayakan strategi ini, kerajaan menubuhkan Majelis Teknologi Hijau yang bertujuan memastikan penyelarasan pada peringkat tertinggi bagi mengimplementasikan dasar yang cekap. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.